Bila you dah rating 5 star, orang tak question you punya kedai lah. Orang tahu you are trusted seller, product quality, people love it, just buy. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Zainuddin. Saya berasal daripada Tanjung Malim, Perak. 28 dan 24 tu, wife saya ajak ke program PEDAS. PEDAS ni stand for Perkhidmatan E-Dagang Setempat, yang dianjurkan oleh MDEC lah, yang di Pusat Internet Desa Tanjung Malim. Dia terus ajar saya Shopee ni apa, set up account time tu juga, jangan lengah-lengah. And then saya masukkan semua gambar-gambar apa ayat yang sesuai, apa yang saya jual selama ni lah. Ramadan nak masuk ke Syawal tu, orang start looking for tanjak untuk Hari Raya. Dan saya tak sangka jualan saya melalui Shopee tu melonjak naik. Kita ingat kan, okey, ada terjual satu. And then suddenly esok terjual tiba-tiba 5. And then 6, 20, almost nak dekat 300-400 pieces Ramadan. Yang tanjak ni pula bila come tu bulan lepas raya, kita ingatkan sale biasalah, Merdeka. So people start cari tanjak mereka pula. Even last day, last minute, esok Merdeka pun ada lagi orang sanggup datang COD daripada Negeri Sembilan, Shah Alam, daripada Terengganu pun datang. Tips dekat Shopee yang paling important adalah jaga rating. Bila you dah rating 5 star, orang tak question you punya kedai lah. Orang tahu you are trusted seller, product quality, people love it, just buy. Program PEDAS memang sangat bagus sampai tahap produk di kampung Tanjung Malim, tapi yang purchase dia boleh sampai ke Dubai, tak ada masalah. So no boundaries. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua penonton-penonton Facebook Live pada malam ini. Alhamdulillah, berjumpa kita sekali lagi di dalam Facebook Live yang dibawakan khas oleh Malaysia Digital Economy Corporation di bawah gerakan #SayaDigital. Sebentar tadi, kita semua telah lihatkan satu video daripada Momazing, salah seorang daripada 5,000 orang peserta program PEDAS, Perkhidmatan E-Dagang Setempat, yang telah mendapat manfaatnya. Bagaimana beliau telah mengubah
cara perniagaan mereka daripada offline menjadi online dan sekarang ni telah menjadi salah seorang success story ataupun kisah kejayaan dalam program Pedas. Dan anda pula bila lagi? Okey. Jadi saya perkenalkan, nama saya Fuad Rosrizan, host bagi sesi Facebook Live pada malam ini. Sekali lagi kita berjumpa. Assalamualaikum semua, selamat malam. Apa khabar anda semua? Dah makan ke malam ni? Saya lihat komen-komen, Alhamdulillah pada malam ini kita baru bermula. Telah ada 154 mata yang sedang memandang kita. Terima kasih saya ucapkan yang sudi meluangkan masa dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Wah, dah ramai. Saya sedang lihat komen-komen yang ada, antaranya daripada Tuan Afdal Naim. Salam semua. Okay, saya tak sambung yang hujung tu. Nanti boleh baca sendiri komen tu. Tuan Afdal Naim, Assalamualaikum Tuan. Puan Ju Abdullah, Waalaikumsalam. Puan Nur Hidayu Muhammad Sulaiman, hai, salam semua. Hai Puan Hidayu. Tuan Izhan Hamidi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita ada Cik Muhammad Haris. Okay, hai Nafis. Oh, ada kenal-kenalan. Alhamdulillah. Ramai yang bukan kenalan kat sini. Tuan Muhammad Azlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Badrul Hisham hidup, Alhamdulillah. Tuan Nafis, okey. Puan Adila Eliani, hai DHF4A. Wah, oh, dia ada dia punya kod-kod, nama-nama kod dia tu. Kemungkinan besar antara peserta-peserta program e-usahawan muda kita ni. Ada Tuan Putra Indra Alamsyah, Assalamualaikum Tuan Putra. Wah, ini dah lama tak berjumpa ni, sahabat kita ni. Dah berapa tahun, 5 tahun dah sejak saya mengenali beliau. Jumpa je memang seorang yang happy go lucky, Tuan Putra. Okey, seterusnya kita ada Cik Muhammad Asmil, PSIS hidup. Oh, lama, hebat. Okey, Puan Izra Ismail, selamat malam. Okey, kita ada Puan Liz daripada Bintulu, Liz Bintulu. Okey. Noli Nurliana, salam dan selamat malam. Okey. Kepada yang sudah memberikan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih kerana menyertai live kita pada malam ini. Ada hadir daripada PID Kota Belud. Ya Allah, ya Rabbi. Jauh tu Kota Belud, saya pernah sampai sekali je. Dulu pada tahun 2017 kita buat Carnival You Can Do It di sana. Puan Rosnani, terima kasih menonton. Ada Shizna, salam daripada DHF4A. Wah, ini semuanya usahawan muda ni. Ada tu. Okey, Tuan Hafiz Jas, hai. Puan Nora Alia, hai, terima kasih. Waalaikumsalam. Rosli Kembang, wah, hadir. Terima kasih. Sudah semakin banyak komen-komen yang ada. Oh, ada yang macam pernah aku lihat wajahmu. Allahu Akbar. Saya ni bukan artis. So jadinya bila ada ramai yang komen, ramai yang view malam ni, bersyukur Ibu Rahmat. Kalau contohnya artis-artis kita keluar je, baru je live tu, laju je beribu-ribu orang tengok kan. Cumanya saya nak minta tolong kerjasama tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Walaupun saya bukan artis, walaupun tak ada orang kenal saya, siapalah saya ni, orang besya-besya je. Okay. Cumanya pada malam ni saya nak mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan 198 sekarang ni yang sedang menonton, untuk memohon anda semua, mohon sangat-sangat untuk kongsikan live ini ke Facebook anda, Facebook personal anda. Tolonglah kongsikan live ini kepada Facebook group anda. Anda semua mesti ramai-ramai peniaga online ni yang banyak masuk-masuk join-join group kan. Komuniti Hulu Bernam, komuniti Lipis, anak-anak Raup, warga Pulau Pangkor, warga Sandakan, warga Mukah, macam-macam. So mohon kerjasama untuk anda semua, tolong kongsikan ke page-page yang ada dan seterusnya. Selepas dah kongsikan, sekurang-kurangnya Ellie dapatlah kongsikan kepada 5 page ataupun 5 grup ataupun 5 kepada 5 tempat, sharekan. Dan kepada yang dah share, mohon untuk komen dan share. Boleh ke? Boleh. Nak tengok. Siapa yang dah komen dulu dan share kepada 5 grup anda, 5 Facebook grup anda, komen. Lepas sharing, typekan, komenkan dan share. Okey. Jom kita lihat siapa orang pertama yang akan komen ni. Siapa orang pertama akan komen dan share. Sebab kepada yang share, dia akan keluar kat situ sharer. Dia orang-orang yang menge-share. Teruk kan bahasa Melayu saya? Okey, menge-share semua. Kita nampak. Oh, Puan Masliza Dahlan. Terima kasih Puan.
Tuan Hayi Q ni sudah daftar, thank you. Norazi Isa orang pertama dan share, tepuklah kawan. Okay, alright. Wah, Tuan Fazrin Maslan, share. Okay, Tuan Kamal Anwar. Komen ke Tuan Kamal Anwar saya tak boleh baca. Bahaya. Risau wujudnya riak dan takbur sebentar lagi. Okay, semua. Ramai juga sahabat-sahabat saya yang ada bersama pada malam ni. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada semua anda yang dah share kan di ruangan komen. Oh, DHF4A fokus. Lepas ni kena buat report. Ya, okey. Terima kasih. Walaupun ada report, ada assignment nak kena hantar, walaupun yang mungkin ada tengah exam sekarang ni, tengah study week macam-macam sekarang ni sebab kita study pun study from home. So, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sudi menyertai live kita pada malam ini. InsyaAllah live kita pada malam ini tidak lama, 1 jam sahaja. Dan moga-moga live pada malam ini akan memberikan manfaat kepada anda semua. Baik, so tuan-tuan dan puan-puan, saya sebelum-sebelum ini selalu bila kita berkongsikan kepada setiap kali pada Facebook Live kita, untuk makluman semua yang first time join pada malam ini, kita telah jalankan Facebook Live ini mulai daripada bulan Disember secara mingguan. Dan pada minggu ini, apa yang menariknya, kami nak bawakan kepada anda semua. Di samping kita nak mewar-warkan dan memaklumkan kepada anda satu inisiatif terbaru daripada MDEC, iaitu kita namakan sebagai gerakan #SayaDigital. Gerakan #SayaDigital. Itu adalah satu inisiatif terbaru daripada pihak MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation. Dan yang menarik ni pada malam ini, salah satu topik di bawah gerakan #SayaDigital merupakan e-usahawan dan juga program daripada PEDAS. E-usahawan itu merangkumi e-usahawan mikro, e-usahawan muda. Dan kita akan kongsi kepada anda malam ini untuk yang belum tahu ataupun kepada yang terkesan dengan keadaan ekonomi sekarang, yang mungkin gajinya telah dipotong, sekarang ni tak ada allowance, tak ada OT dan sebagainya, ataupun yang masih lagi mungkin telah dibuang kerja dan masih lagi mencari-cari peluang menjana pendapatan. Minggu lepas kita kongsikan tentang program e-rezeki. 2 panel kita minggu lepas yang kita bawakan kepada anda semua daripada Bungkus Eat dan juga Zepto Express. Pada minggu ini, kita nak kongsi kepada anda semua. Mungkin ada yang terniat atau terfikir, alangkah bagusnya kalau aku boleh buat bisnes secara online. Tapi aku tak tahu. Alamak, susahnya. Kenapa tengok post orang ni krik-krik je. Post dekat dalam grup-grup, ada 1 like, ada 2 like, tak ada komen. Bagaimana kita mula fikirkan, Allah, susahnya, tak retilah, aku tak pandai, aku tak reti, aku tak boleh buat. Lama-lama, terkuburlah impian kita untuk memulakan perniagaan. Namun begitu tuan dan puan, pada malam ini, kami nak kongsikan kepada anda semua tentang betapa mudahnya buat bisnes online. Okey. Mudahnya buat bisnes secara online. Dan bukan daripada saya yang akan kongsi kepada anda semua semata-mata. Pada malam ini juga kita ada 2 orang panel kita. Itu yang menarik itu. Yang mana panel ini bukan kaleng-kaleng orang kata. Bukan kaleng-kaleng. Ataupun orang sebut macam mana ya? Kaleng-kaleng ke? So mungkin boleh kongsikan kaleng-kaleng ke kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng orang-orang yang kita jemput pada hari ini. Tetamu jemputan kita pada malam ini, seorangnya adalah seorang yang tersohor di seluruh seantero Malaysia. Daripada beliau merupakan seorang master trainer e-usahawan. Itu panel yang pertama. Panel yang kedua, seorang yang banyak memberi nasihat, tunjuk ajar bagaimana nak buat bisnes, nak masukkan bisnes anda ke platform e-dagang, marketplace. Contoh, Shopee, Lazada, e-locker dan sebagainya. Digital mall, macam-macam. Dan pada malam ni, yang panel kedua merupakan seorang coach daripada program PEDAS, Perkhidmatan E-Dagang Setempat. Sebentar lagi saya akan bawakan mereka kepada anda semua. Jadi sebelum tu, saya nak tanya kepada anda semua. Anda semua dah bersedia ke pada malam ini? Kalau dah bersedia, komen sedia. A itu panjangkan sikit. Yang dah sedia, komen sedia. Masukkan di ruangan komen tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tengok ramai ke pada malam ni? Ramai ke yang bersama-sama kita pada malam ini? Dah ada 235 mata dah sekarang ni. Terima kasih. Yang pertama komen, Risa Harif, sedia. Ayu Johari, sedia. Norazi Isa, sedia. Okey. Wan Raima Citra, sedia. Ada 3A dia. Ada 3.
Saya nak tengok berapa ramai yang boleh buat paling panjang A kat situ. Sedia 10 harakat pun tak ada masalah. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jadi untuk sebelum saya panggil jemputan-jemputan kita pada malam ini, suka untuk saya kongsikan kepada anda semua, saya nak terangkan tentang program ataupun gerakan #SayaDigital dahulu. Yang mana gerakan ini merupakan inisiatif terbaru daripada pihak MDEC yang nak membantu rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia. Tak kira umur, tak kira kaum, tak kira agama, semua rakyat Malaysia. Sama ada anda Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Kadazan, Dusun, sama ada anda umur 18 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Semuanya boleh menyertai gerakan #SayaDigital ini. Dan saya nak terangkan kepada anda dahulu tentang apa itu gerakan #SayaDigital. Jom kita saksikan perbentangan saya. Baiklah tuan-tuan dan puan, kenapa sebelum itu? Kenapa MDEC sebelum ini dah macam-macam program mereka buat. Di pihak MDEC telah macam-macam program. Kita ada program e-usahawan, e-rezeki, Pedas, Glow, DFTZ, My Digital Maker, e-berkat, 100 Go Digital. Kita ada program seterusnya adalah SME, grant dan sebagainya. Macam-macam inisiatif yang daripada MDEC. Cumanya untuk maklumat anda semua, di samping semua inisiatif-inisiatif yang ada, yang untuk membantu rakyat Malaysia untuk menuju ke arah digital, menuju ke arah penggunaan teknologi, kita masih lihat ada segelintir ataupun sebahagian daripada rakyat Malaysia yang masih lagi belum terlibat dalam dunia digital. Sama ada jadi pengguna pun ramai lagi belum, apatah lagi penjual ataupun peniaga ataupun pekerja secara online. Daripada statistik yang kita dapat, 4 juta orang tuan-tuan dan puan. 4 juta orang daripada 32 juta rakyat Malaysia yang masih lagi belum menggunakan internet secara berterusan. Mungkin pernah ada, tapi lepas tahun baru nak top up data. Mungkin tak pernah ada langsung. Sebab apa? Saya hanya pakai handphone Nokia 3310. Mungkin. Sekarang ni dah keluar balik kan Nokia kan? Ataupun mungkin saya tak mampu nak beli smartphone. Saya tak cukup pendapatan. Tuan-tuan dan puan, 4 juta orang rakyat Malaysia yang masih lagi belum menggunakan internet daripada 32 juta rakyat Malaysia. Dan seterusnya kita lihat, perkara seterusnya adalah agak besar jurang di antara luar bandar penggunaan internet, luar bandar dan juga di kawasan bandar. Di kawasan bandar mungkin kita dah biasa terdedah dengan GrabFood, Foodpanda. Kita dah biasa terdedah dengan online banking, e-wallet, cashless transaction, cashless parking punya payment. Bagaimana dengan kawasan penduduk-penduduk di luar bandar? Mereka tidak terdedah. Ada masih lagi yang tidak terdedah dengan perkara-perkara seperti ini. Tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah kita lihat masih lagi besar jurangnya untuk penggunaan online transaction ataupun perbankan secara atas talian. Lebih kurang hanya 58% sahaja rakyat Malaysia yang pernah menggunakannya. Sedangkan bagi e-wallet ataupun e-dompet, hanya lebih kurang 8% rakyat Malaysia yang baru menggunakannya. Dan data ini kita dapat daripada kajian Nielsen dan juga kajian pengguna internet yang dijalankan oleh pihak SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2018. Tuan-tuan dan puan, itulah sebabnya kenapa MDEC menjalankan gerakan #SayaDigital ni. Adalah untuk membantu rakyat-rakyat Malaysia yang masih belum terdedah dengan teknologi. Masih belum terdedah tuan-tuan dan puan menggunakan smartphone. Belum tahu. Mungkin mereka pakai iPhone Pro, iPhone 12 Pro Max. Anak yang bagi. Tapi hanya guna untuk jawab call orang, call ahli keluarga. Bagaimana dengan penggunaan e-communication sekarang ni? Berbagai-bagai yang ada kita boleh gunakan di dalam smartphone yang mampu memudahkan kehidupan kita. Dan di situlah tuan-tuan dan puan, MDEC menjalankan gerakan #SayaDigital ini untuk membantu semua rakyat Malaysia. Yang mana kita menyasarkan ada 4 golongan utama. Yang kita lihat, ini adalah golongan-golongan yang masih belum terdedah sepenuhnya kepada dunia digital, yang mana di pihak MDEC nak bantu mereka. Yang pertama adalah golongan daripada golongan keluarga B40. Golongan B40. Sekarang ni saya rasa ramai yang dah hampir faham apa itu B40, M40, T20.
sejak bermulanya daripada segi pandemik COVID-19 PKP kita ni, sejak bermulanya dengan bantuan-bantuan daripada kerajaan yang melibatkan bermacam BPN, BPR, macam-macam bantuan. Golongan keluarga B40 merupakan antara golongan yang menjadi sasaran utama kita untuk kita bantu dalam program, dalam gerakan #SayaDigital. Golongan yang seterusnya, golongan kedua, adalah golongan-golongan yang tidak mempunyai pendapatan ataupun suri rumah, yang semata-mata bergantung kepada pekerjaan suaminya saja. Tugasan suri rumah sebagai ibu, sebagai pemaisuri dalam keluarga amat mulia. Namun begitu, kita tak nak golongan-golongan ini dipinggirkan daripada arus permodenan, daripada dunia teknologi, dunia digital sekarang ini. Sedangkan pelbagai perkara, aplikasi di dalam handphone saja, smartphone kita saja, yang mampu digunakan oleh suri rumah, sama ada untuk memudahkan kehidupan mereka ataupun mungkin nak menambah pendapatan. Tuan-tuan dan puan-puan, golongan yang ketiga yang seterusnya adalah golongan warga emas. Percaya ataupun tidak, ibu-ibu, ayah-ayah kita, atuk kita, nenek kita, mak saudara kita, tok angkat kita di kampung sebenarnya nak belajar ataupun nak gunakan teknologi yang ada. Antara yang kita dapat feedback dan maklum balas daripada mereka, golongan-golongan warga emas ini adalah sebenarnya mereka nak belajar contohnya bagaimana nak menggunakan TikTok. Nak buat video, seronok sangat mereka kalau dapat belajar. Nak ambil gambar macam mana? Adakah ambil gambar kadang-kadang, kita biasa kalau contoh, ini saya buat contoh lah. Biasa tak kalau kita tengok, kalau kita, ataupun saya ni golongan muda jugalah. Saya baru 18 tahun ni sebenarnya. Saya nak jujurlah, saya kongsikan umur saya kepada anda semua. Saya baru berumur 18 tahun. Alhamdulillah. Kalau yang percaya, komen dan percaya. Dekat dalam ruangan komen. Okay. So, berbalik, itu gurauan berbalik kepada topik utama kita. Kalau kita golongan yang muda, yang dah biasa terdedah dengan penggunaan telefon pintar, contoh paling mudah, bila kita nak selfie. Bagaimana kita selfie? Kita akan selfie biasanya. Kalau yang biasa-biasa, akan ambil macam tu, tangan begitu, klikak, ambil gambar. Itu golongan biasa-biasa. Golongannya advance sedikit, tangan dia akan sap ke atas sikit. Lepas tu, kepala tunduk sikit. Sebab apa nak dapat angle V-shape, dagu tu, tak nampak double chin. Dagu dagu berlapis. Itu golongan yang sedikit advance. Ada golongan yang lagi advance sebenarnya tuan-tuan dan puan. Yang lagi advance adalah dah angkat macam ni, dah tunduk sikit. Lepas tu dia mulut dia macam ni. Macam tu. Muncung, dark face. Adakah yang ramai yang kat sini yang buat macam tu? Golongan adik-adik kita, peserta-peserta usahawan muda kita. Itu untuk kita dah biasa guna tuan-tuan dan puan. Biasa tak tengok ibu ayah kita, bila kita ni dah lama tak balik kampung, rindu mereka. Bila rindu mereka ni kita kata, mak kongsilah gambar mak ataupun buat video call. Video callnya macam mana dia ambil? Dia tak buat straight macam ni. Begitu Kita nampak apa je? Nampak dagu dia je. Mulut bercakap, nampak bibir je bergerak. Mata orang tak nampak. Ya, macam tu. Biasa tak tengok gambar-gambar yang diambil oleh ibu ayah kita, pakcik kita. Sukar nak jumpa golongan warga emas yang ambil gambar begitu, posing siap, bahu begitu. Menunjukkan mereka nak bersama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan, dalam dunia digital, dunia teknologi. Namun begitu mereka tak tahu di mana nak belajar. Itulah sebabnya pihak MDEC menjalankan program gerakan #SayaDigital ini untuk membantu seramai yang boleh golongan-golongan kita sasarkan ini, untuk membawa mereka daripada individu yang kurang mahir digital ataupun ada yang tidak mahir digital kepada individu yang mahir digital. Daripada digital illiterate menjadi digital people, digital citizen. Itu harapan di pihak MDEC. Dan golongan keempat, pastinya tidak ketinggalan, adalah golongan remaja, golongan anak-anak kita, golongan belia-belia. Yang mana mereka ini akan datang, akan berhadapan dengan dunia yang lagi mencabar daripada kita lalui sekarang. Yang lebih advance, lebih maju ke depan. Jika mereka ini ketinggalan, dan kemungkinan mereka ini golongan-golongan keluarga B40, B40, jadinya itulah yang menjadi satu kerugian kepada mereka.
Di situlah MDEC menjalankan program gerakan #Saya Digital ini untuk membantu 4 golongan ini selain daripada golongan-golongan lain, golongan peniaga, usahawan, golongan yang ada graduan, siswazah, itu masih lagi menjadi golongan sasar MDEC. Dan untuk gerakan #Saya Digital ini terdapat 4 key messages ataupun 4 maklumat ataupun mesej utama yang kita nak sampaikan kepada semua rakyat Malaysia. Yang pertama adalah digital memudahkan kehidupan. Itu yang pertama. Dengan gunakan digital, mudahnya kehidupan kita. Termasuk pada malam ini, topik malam ini. Guna digital, mudahnya bisnes online. Okey. Yang kedua, digital meluaskan perniagaan. Kalau sebelum ni perniagaan anda hanya tertumpu di Kuala Lipis, Pahang. Bagaimana dengan digital, anda mampu berniaga di seluruh dunia. Bagaimana dengan digital, anda mampu berniaga di Sabah, Sarawak. Dan seterusnya, digital menambah pendapatan. Melalui program-program seperti e-rezeki, seperti e-usahawan, kalau nak buat bisnes kecil-kecilan, mikro. Nak tambah-tambah pendapatan 200, 300, 500, RM1,000 sebulan. Kita nak bagi tahu kepada anda semua, kepada semua rakyat Malaysia. Digital mampu untuk menambah pendapatan anda. Dan yang keempat, mesej yang keempat adalah digital memperkasakan kejayaan masa hadapan. Yang mana fokus utamanya kepada, contohnya dulu kena pergi kerja, bila bekerja kena masuk office. Bila masuk office kena ada majikan, kena pergi duduk dekat kawasan yang dekat-dekat dengan office. Kalau kerja di KL, duduk di KL. Kerja di Pahang, duduk di Pahang. Zaman sekarang ni, salah satunya adalah dunia freelancer. Dengan freelancer, anda duduk di Johor, majikan anda di Australia. Anda duduk di Johor, majikan anda di US, di UK dan sebagainya. Itu yang kita nak bawakan kepada anda semua. Baik, boleh saya teruskan? Okay, setakat ini, jelas ke jelas? Komen di ruangan komen, jelas ke jelas? Okay. Mohon komen. Like. Saya nak lihat. Oh, ada yang dah bagi love dah. Okay. Alright. Kepada anda semua yang ni, kalau jelas, boleh saya teruskan? Komen. Jelas. Jelas. Saya nak teruskan. Sebelum kita nak jemput coach-coach hebat kita pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan tentang komponen utama gerakan Saya Digital. Malam ini anda tonton Facebook Live. Malam ini anda dengar apa ceritanya pasal gerakan #Saya Digital ni. Apa ceritanya mudahnya bisnes online ni. Apa ceritanya e-usahawan dan juga pedas ni. Selepas itu, anda malam ni anda dengar dan anda berminat. Anda daftar ke program gerakan #Saya Digital. Daftar dan anda akan jawab ujian kesediaan digital. Untuk kami tahu tahap digital anda dekat mana. Kemahiran digital anda sama ada di tahap yang kurang mahir, ataupun mahir, ataupun dah terlalu mahir. So kita nak tahu. Supaya kita boleh salurkan ke program yang sepatutnya. Kalau masih belum pandai pasal asas digital, kita hantar pergi program latihan kemahiran asas. Kalau anda ni seorang peniaga tapi tak pernah lagi buat bisnes online, kita hantar ke program e-usahawan. Kalau anda ini graduan, siswazah, ada degree, pandai English, ada laptop, tak ada kerja, kita hantar masuk program GLOW, Global Online Workforce. Anda boleh cari kerja dekat situ. Itu tujuannya. Penting untuk malam ni anda daftar, lepas menonton ni daftar dan jawab ujian kesediaan digital kita. Dan anda akan pergi ke program-program yang sepatutnya mengikut jawapan kepada ujian anda. Dan seterusnya, anda juga berpeluang untuk join program-program lain dalam MDEC. Terlalu banyak programnya. Dan semua program ini adalah percuma untuk anda semua. Apa program-programnya? Anda lihat di skrin yang kita tengah paparkan sekarang. Berbagai inisiatif, berbagai program, berbagai training, berbagai kursus. Macam-macam ada. Di bawah digital memudahkan kehidupan, kita ada latihan kemahiran asas digital. Kita akan ajar kepada anda ada 3 modul. Nak belajar e-komunikasi ke? Guna WhatsApp, guna Facebook, guna email, guna TikTok, guna Google Maps. Contohnya Google Maps ni contohlah. Kalau sekarang ni kalau kita pergi berjalan-jalan dengan keluarga, mak ayah kita, berjalan-jalan tak sedar, tersesat. Senang. Kalau sebelum ni, call. Mak kat mana, ayah kat mana, kita pun tak tahu kat mana. Tapi hantar je location sekarang ni. Boleh dihantarkan melalui Google WhatsApp. Anda dah belajar WhatsApp, anda tahu boleh hantar send live location. Senang untuk kita cari mak ayah kita. Contoh. Itu contoh paling simple. Ataupun nak belajar pasal perbankan internet dan juga e-dompet, e-wallet.
Tak pernah takut nak guna Bank to You, takut nak guna CIMB Click, takut nak guna e-wallet. Kami ajarkan cara yang betul dan juga selamat. Ataupun anda nak belajar dalam modul 3, anda tak pernah guna GrabFood, Foodpanda. Minggu lepas, salah seorang peserta kita di Pangkor. Ini cerita live ni. Cerita yang true story. Salah seorang peserta kita, peserta program Gerakan #Saya Digital yang mengikuti latihan kita bagi modul 3 di Pulau Pangkor. Sebelum ini Pulau Pangkor tak ada Grab, tak ada Foodpanda, tak ada apa. Sekarang ni baru masuk Foodpanda. Minggu lepas, hujung minggu yang lepas, beliau datang ke latihan kita. Dan itulah kali pertama beliau belajar pasal Foodpanda dan terus order ataupun tempah makanan dalam kelas. Dan dalam kelas tu dia punya seronok, bila rider datang tu, ya Allah, selama ni saya tak pandai nak buat. Sekarang saya dah pandai. Saya dah boleh order sendiri Foodpanda. Foodpanda hantar ke kelas dan kita punya geng Saya Digital kita rekod video tu. Yang mana menjadi keseronokan kepada mereka. Mereka nak belajar. Tapi peluang tak ada sebelum ini. So itu cerita pasal digital memudahkan kehidupan. Kita ada juga digital menambah pendapatan, ada program e-usahawan, e-rezeki. Kita ada untuk digital meluaskan perniagaan, kita ada program pedas, e-berkat, MDEC 100 Go Digital, ada Go E-commerce. Semua belajar secara online. Ada siri-siri online kelas dia. Tak perlu keluar rumah, tak perlu pergi kursus. Duduk je depan laptop anda, depan handphone anda, join Go E-commerce, anda boleh daftar ke program tersebut dan belajar terus. Ataupun nak memperkasakan kejayaan masa hadapan, ada program daripada My Digital Maker dan juga Global Online Workforce. So ini program-program yang MDEC ada. Dan untuk malam ini kita nak fokuskan kepada 2 program utama yang kita nak bawakan malam ini, iaitu salah satunya adalah program e-usahawan dan yang kedua adalah program perkhidmatan e-dagang setempat atau kita namakan sebagai PEDAS. Apa itu dua program ni? Anda lihat di skrin saya, sini. Sini. Di skrin saya, di atas ni, digital menambah pendapatan. Kita ada program e-usahawan dan juga program PEDAS di bawah hujung sana. PEDAS. E-usahawan program ini telah dijalankan mulai tahun 2015, saudara perempuan. Dah hampir 400,000 orang rakyat Malaysia dah menyertai. Dan hampir 400,000 tu, jumlah mereka boleh buat sale sebanyak 700 juta ringgit Malaysia. Banyak kan? Adakah anda salah seorang daripada mereka? Ataupun belum lagi? Ini masa dia untuk anda daftar. Dan program PEDAS pula merupakan kolaborasi di antara pihak MDEC dan juga dengan pihak Pusat Internet Desa. Kedua-duanya adalah agensi di bawah KKMM. Kiranya payungnya di bawah Kementerian Komunikasi juga. So kita telah menjadikan 32 pusat internet desa seluruh Malaysia dijadikan sebagai PEDAS Center, pusat PEDAS, pusat perkhidmatan e-dagang setempat. 2015 telah dilancarkan program ini, telah tahun yang ketiga sekarang ni. Dah ada 32 pusat, hampir 5,000 orang dah menyertai latihan tersebut. Dan daripada 5,000 orang tersebut, 3,000 orang dah masuk ke marketplace, dah masuk ke e-dagang punya platform. Macam-macam platform kita ada. 3,000 orang dah masuk ke e-dagang dan mula menjana pendapatan melalui e-dagang. Jika bisnes anda belum lagi, cepat-cepat daftar ke Gerakan Saya Digital dan lepas ini anda akan dihubungi oleh pihak kami untuk menyertai program-program PEDAS dan juga e-usahawan. Jadi, seterusnya tuan-tuan perempuan, saya nak tunjukkan satu video. Tadi kita dah tengok Momazing. Sekarang kita tengok video yang seterusnya adalah berkaitan dengan kisah kejayaan program e-usahawan juga. Kita saksikan video yang kita akan tayangkan ini. Silakan. Betulnya memang susahlah bisnes ni sebab saya pula duduk di kawasan kampung. Tu kekangan saya banyaklah. Nama saya Maisarah binti Muhammad Maliki. Saya berasal daripada Pekan Bahang dan saya berumur 27 tahun. Before this, saya pernah bekerja di Taska. Dalam masa yang sama, ada seorang kakak ni, dia ajar saya cara nak buat roti kan. Lepas tu saya berminat lah. Saya pun belajar dengan dia. Seronok sangat buat roti ni kan. Sebab dia makanan yang orang suka. Nak saya duduk kawasan kampung, orang cari roti. Saya memang minat bisnes. Kawan saya ni, Kak Syam ni, dia ajak, dia kata, Mai, usahawan ada buat kelas online kan. Nak tak join? Saya kata nak.
usahawan satu program di mana dia nak bantu usahawan untuk tingkatkan ilmu. Sebab dalam usahawan ni dah ada banyak sangat dia ajar kan. Memang daripada awal saya kata saya tak ada rasa semangat nak start bisnes tu. Maknanya daripada situlah sikit-sikit kan saya follow usahawan. Dia ajak kelas marketing, kelas Shopee, banyak. Maknanya setiap kelas tu saya dapat ilmu yang banyak sangat. Jadi daripada ilmu itulah saya yakinlah untuk teruskan bisnes ni. Daripada awal tu saya memang start dapur rumah saya sendiri. Itu depan rumah saya ada satu store. Ayah saya naikkan butter sikit-sikit untuk buat macam dinding. Tu alhamdulillah lah, macam daripada store yang memang dulu tak ada dinding, dah boleh ada satu bengkel yang saya selesa lah buat roti dalam tu. Review ni letak dekat Facebook lah, dekat Instagram. Saya letak kat Facebook, dekat IG dengan status WhatsApp. WhatsApp antara yang kata customer saya daripada WhatsApp pun ramai juga sebab dia repeat order kan. Tapi setakat ni dapat feedback daripada sini lah, respon ramai ni. Betul, daripada... Mai tahu ke sebab apa benda ni boleh menarik pada orang lain sebenarnya? Sebab apa? Sebenarnya dengan review ni, bila ada review, kita boleh macam kita share apa yang orang lain rasa. Jadi bila orang lain tengok feedback orang lain tu, dia macam rasa nak rasa juga, nak try juga. Sebab apa, ada istilah dia adalah hanya yang merasai memahami. Hashtag hanya merasai memahami. Sebab apa, bila dia rasa, dia share, dia yang tahu. So bila dia share tu, orang lain tak rasa lagi. So bila dia bagi feedback dia, orang boleh bayangkan. Bila dia tunjuk bekas tu, bila dia tunjuk ayah dia suka sampai makan licin, orang boleh bayangkan benda tu. Kalau orang tunjuk sekadar best macam biasa tu, orang tak nampak sangat. Tapi ni dia tunjuk apa yang berlaku lah. Saya share gambar produk saya. Kadang-kadang saya ada update proses saya buat roti. Dan yang paling penting review tu lah. Kalau selepas orang makan tu, kita follow up customer kita, dia akan bagi feedback yang baik lah. Yang tu saya share lah dekat media sebab orang suka tengok kan benda tu. Pada awalnya saya tak buat banyak, mungkin 30 hingga 50. Tapi start yang bulan 11 tu saya ada buat 50 hingga 70 tu adalah capai. Kalau income tu saya kata mungkin dalam 3 hingga 4 kali ganda lah setakat ni bagi saya. Sebab apa yang kita nak buat dia kena ada ilmu kan. Jadi saya kata memang daripada start yang sebab usahawan tu lah, makna kelas tu, daripada start yang MDET tu memang daripada situlah saya ada kat sini kan. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Video daripada peserta kita. Jual apa? Jual roti je. Tapi mampu pergi ke seluruh Malaysia. Jadi, itu dia antara kisah-kisah kejayaan daripada peserta-peserta program Pedas dan juga program e-usahawan. Dan sekarang ini, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Saya nak jemput. Kalau tadi kita lihat pesertanya, kisah kejayaannya. Now kita nak jemput cikgu-cikgunya, coach-coachnya yang mengajar 400,000 orang e-usahawan dan juga mengajar 5,000 orang peserta Pedas di seluruh Malaysia. Mereka ni antaranya lah. Saya bawakan kepada anda semua. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh ataupun bagi belanja love dekat dalam komen. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Coach Zul dan juga Coach Zel. Berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, ya Rabbi. Apa khabar Fuad? Coach Zul, apa khabar Coach Zul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengarnya lama dah tunggu tadi. Bila nak masuk? Bila nak masuk ni? Itulah. Dah prepare tempat tidur dah tadi. Okey, sihat Coach Zul Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah sihat. Makin handsome, makin bergaya sejak train beribu-ribu orang ni. Masya Allah. Untuk Fuad malam ni dan juga penonton-penonton kita. Okey, seterusnya Coach Zel. Assalamualaikum Coach Zel. Mungkin suaranya tak berapa nak dengar lah Coach Zel. Mungkin boleh kuat sikit ke? Tengah mute lagi kot. Suara Coach Zel tu tak berapa nak dengar. Okay, dengar tak? Baru dengar. Ya Allah, ya Rabbi. Hujan lah, tanya malam tiba-tiba hujan sebab Kak Zel
live malam ni. Oh, dia hujan tu hujan rahmat tu. Kozel sihat ke Kozel? Oh, sangat. Sangat sihat. Alhamdulillah. Pedas center kita okey lagi ke sekarang ni? Masih lagi kena serbu ke ataupun dah boleh kontrol sikit dah sekarang ni? Sebenarnya semua orang tak sabar menunggu bila pedas nak mula. Allahu Akbar. Beratus-ratus orang menunggu giliran nak masuk kelas. Tapi belum dapat green light lagi, jadi kita terpaksa bersabar lah. Ya, sebab sekarang ni program pedas ni dah jadi orang dekat kawasan sekitar. Untuk maklumat, Kozel merupakan pedas center manager di Tanjung Malim ya? Di PID Tanjung Malim. Tanjung Malim, Perak. Ya, Tanjung Malim, Perak. So jadinya orang-orang di sekitar tu dah tak sabar-sabar nak datang balik kan, nak mulakan program pedas ni. Oh, bukan kat Tanjung Malim je. Satu Malaysia semua tak sabar. Terbaik Kozel. Okey. Tu dia. Kita ada dua orang panel kita pada malam ini. Yang pertama adalah Coach Zul Hazri. Coach Zul Hazri merupakan master trainer bagi program e-usahawan. Daripada tahun berapa Coach Zul jadi master trainer ni? 2016 Puan. 2016. Daripada 2016 sampai sekarang ni. Ataupun sampai tahun lepas lah. Berapa ramai dah yang Coach Zul dah latih seluruh Malaysia dalam program usahawan? Personally, kalau ikut bilangan usahawan yang telah pun dilatih, lebih kurang lah. Lebih lah daripada 5,000 Puan. 5,000 orang? Tak pernah tahu exactly berapa. Sebab dia masuk dalam sistem, kadang-kadang ada yang terlepas nak masuk ke macam tu lah. Jadi almost ambil dalam 10,000 boleh lah kot insyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua 5,000 orang peserta-peserta Coach Zul, mungkin boleh komen kat ruangan komen Coach Zul Boleh. Cakap boleh. Saya peserta Coach Zul. Okey. Alamak, sebab ni beliau ni artis ni, sahabat saya, kekanda saya. Coach Zul pula. Coach Zul difahamkan baru lagi program pedas ni. Daripada 2019. Nak banding dengan usahawan, kita jangan banding-banding. Sebab apa, dua-duanya ada target yang berbeza. Namun begitu Coach Zul, setakat ini lebih kurang je lah. Berapa ramai dah usahawan di kawasan Tanjung Malim ataupun luar Tanjung Malim yang datang ke PID Tanjung Malim untuk belajar dengan Coach Zul? Lebih kurang je lah. Okey, saya start 2019 tapi masa tu tak ramai sebab kita hanya target komuniti Tanjung Malim dan sekitar. Tapi tahun 2020 saya seorang saja latih dekat 2,000 orang lah sebab kita boleh buat kelas online. So no boundaries lah, siapa-siapa pun boleh join kelas pedas kita. 2,000 orang dah mendapat sentuhan ajaib daripada Coach Zul. Alhamdulillah, itu dia. Kepada anda semua, peserta-peserta daripada Coach Zul untuk program pedas, komen kat ruangan komen, saya peserta Coach Zul. Okey. Sebab nama hari ni menarik. Satu adalah Zul, satu adalah Zul. So boleh jadi Zul Zul malam ni. Okey. Alright. Jadi sekarang ni saya pasti ramai penonton malam ini. Kita ada 304 mata yang sedang menonton. Hebat. Tepuklah kawan. Okey. Alright. So saya ada beberapa soalan saya nak tanya kepada anda, kepada kedua-dua panel kita pada malam ini. Yang mana saya pasti soalan-soalan ini, dia pada mereka ni level beginner lah. Level beginner sebab mereka dah advance level. Cuma saya nak tanya, yang pertama mungkin saya tanya kepada Coach Zul dahulu, Coach Zul. Bila bercerita pasal bisnes online, bila bercerita pasal orang kata berniaga di social media, terutamanya sebab Coach Zul memang pakar dalam social media, dalam bisnes online ni. Okey. Sebenarnya macam mana, apa dia teknik-teknik, sebab ada yang ramai yang post dekat social media, masuk kat grup Facebook, post di iklan di Facebook personal, tapi adalah seorang like, adalah dua orang like, adalah satu komen. Adalah satu komen, masa kita tengok tu dapat notification, lepas tu nak tengok balik komen tu dah delete dah. Ada juga kes macam tu, Coach Zul. So macam mana sebenarnya? Kita nak, mungkin Coach Zul boleh kongsikan apa dia teknik-teknik sebenarnya nak untuk tips-tips pemasaran di social media ni. Silakan. Masya Allah, terima kasih Fuad di atas soalan yang sedemikian susah untuk dijawab. Okey Fuad, baik. Bila kita sentuh, Assalamualaikum semua, saya Coach Zul. Ya, bila kita sentuh pada malam ni tentang media sosial untuk jadikan platform bagi kita yang baru nak mulakan bisnes. Dan of course kita kenal dengan Facebook, kita kenal dengan Instagram dan sekarang tengah viral TikTok.
Ada juga kita kenal media sosial yang lain termasuklah WhatsApp, media perhubungan dan sebagainya. Jadi di antara isu utama dia ialah sebab sebelum ni kita bersosial. Bila kita post, contohlah Fuad post dapat anak, menjadi tinggi like, bapak tinggi kan, sampai 200 kan, tinggi gila. Tapi bila post tentang marilah join kelas saya, dia dah mula menurun, tak tahu sebab apa kan. Dan mungkin ada sindrom yang tidak kena. Dia sebenarnya macam ni, Tuan Fuad dan juga penonton-penonton sekalian. Kadang-kadang orang lihat tapi dia tak like. Itu sindrom yang pertama. Sindrom tengok tapi tak like. Sebab apa? Sebab tak sesuai dengan dia. Jika Fuad menimang cahaya mata ataupun kita berkahwin ataupun kita hadir ke mana-mana majlis, kita menunjukkan sesuatu yang wow dalam kehidupan kita, contoh dapat award dan sebagainya, sudah tentu itu juga merangsang kepada mereka nak like kita, yang itu dapat banyak like. Tapi andai kata kita fokus kepada bisnes dan setiap hari kita buat bisnes, posting tentang bisnes, lagi-lagi yang jenis menjual, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Fuad, dia akan drop dalam sudut engagement. Baik, jadi katakan saya ambil satu Fuad, katakan Facebook lah, ya. Bila kita sebut Facebook ada 3 tempat kita boleh berniaga sekarang ni. Sama ada di Facebook personal ataupun Facebook marketplace ataupun Facebook page. Dan ada satu lagi Facebook group. Apa tadi Kozul? Yang pertama apa? Facebook profile? Personal. Okey, personal. Facebook marketplace. Ya, Facebook page. Facebook group. Okey, faham. Alright. So ada 4 tempat. Jadi yang mana paling sesuai? Yang paling sesuai sekali ialah Facebook page ataupun Facebook marketplace. Dua ni memang tempat khas diwujudkan oleh Facebook untuk membolehkan kita untuk paparkan bisnes kita. Sama ada kita nak jumpa orang ataupun nak suruh orang search dan juga jumpa kita. Nama dia Facebook marketplace. Dekat FB group kita join. Banyak community group kita join supaya kita bersosial dalam community tersebut. Kalau kita lihat Puan, pada musim PKP ni, contoh nama Facebook group yang famous, masak apa tak jadi, contoh dia. Betul. Ramai orang join. Sebab apa? Nak bersosial, Tuan Puan. Nak bersosial. Jadi kita kena balancekan nak bisnes dengan nak bersosial. Jadi bagaimana kalau kita kata nak dapatkan banyak likes, maka kena perbanyakkan soft selling dalam bisnes kita. Apa itu soft selling? Banyakkan bagi tips, banyakkan bagi petua, banyak buat live bercerita. Cerita, sharing. Kalau dalam bisnes Puan, kita panggil ini awareness, brand awareness. Kita tak boleh tinggal brand awareness sebab brand awareness adalah titik pertama untuk kita memulakan bisnes kita. Tanpa awareness, brand kita tak hidup. InsyaAllah Puan. Setakat tu dulu, setakat ni Puan. Terbaik Kozul, terbaik. Tepuklah kawan. Okey. So sekarang ni Kozul, boleh tak saya daripada apa yang Kozul ceritakan tadi, dia bila Kozul sebut pasal soft selling, jangan terlalu menjual. So kita boleh katakan teknik yang kita gunakan adalah teknik kita nak menjual tanpa menjual. Betul. Dia menjual tapi bukan menjual. Sebab kita sebagai usahawan, kita memang nak jual barang kita. Betul. Tapi kita ni mungkin tak sabar-sabar. Bila aku nak masuk ni. Okay. Itu mungkin kelemahan saya lah. Dan itulah yang biasa terjadi kan. So jadinya teknik soft selling Kozul beritahu tadi. Teknik soft selling. Baik. Thank you Kozul. Itu di antara satu teknik yang most familiar di kalangan usahawan-usahawan berjaya. Bagaimana mereka boleh membina branding mereka dengan begitu cepat. Mereka bermula dengan teknik soft sell. Sell ni mudah Puan. Kadang-kadang orang tak faham macam mana nak menjual tapi tak menjual. Dia sebenarnya kalau kita share testimoni itu soft selling lah tu. Kita tidak menjual tapi tunjuk testimoni. Kau tengoklah sendiri. Bak kata Nabil, hang fikirlah sendiri. Macam tu. Soft selling. Dia tidak menjual. Sebab tu kalau kita buat live, kita bercerita, buat perkongsian, itu juga di antara satu soft selling yang menarik. Cuma Puan, satu benda ialah takut nak berhadapan dengan kamera. Sebab tu bila saya buat kelas berani live Puan, ya Allah ramai gila yang datang Puan. Ramai yang takut nak macam mana. Ramai takut Puan. Lagi-lagi ni nak berhadapan dengan kamera ni. Ngeri tengok muka sendiri rasanya Puan.
Okey, terbaik Kozul, terbaik. Thank you. Itu Cantik. soalan pertama baru Kozul. Kita akan pergi kepada Kozul pula sebentar lagi. Alright. Dan seterusnya kita nak pergi kepada panel kita yang seterusnya. Kozel. Ya. Okey. Saya difahamkan Kozel ni bila jadi coach untuk pedas, so Kozel ni seorang yang memang boleh katakan saya boleh letakkan sebagai pakar lah dalam e-dagang punya platform. Pakar dalam Shopee dan sebagainya, macam-macam platform e-dagang kita ada. So mungkin Kozel nak kongsikan, kalau tadi sosial media bila post krik-krik, ni mungkin ada di kalangan penonton-penonton kita yang dah masuk ke e-dagang. Contoh, kita ambil contoh Shopee. Tapi masih lagi krik-krik mereka punya sale, krik-krik mereka punya tak ada orang komen, tak ada orang like, tak ada orang visit pun kedai mereka. Mungkin Kozel nak kongsikan macam mana tips untuk tarik pelanggan untuk nampak produk mereka. Silakan Koz. Okey. Kalau sebab saya special lah dalam Shopee lah. Kalau dalam Shopee ni dia yang paling susah sebenarnya adalah untuk mendapatkan sale yang pertama. Untuk drive traffic masuk ke dalam kedai kita. Itu yang paling susah sekali dalam Shopee. Sebabnya dalam Shopee ni kita tak boleh macam letak upload gambar lepas tu biarlah. Kalau anda tuan punya produk, mungkin dia akan boleh berjalan secara auto. Tapi sebenarnya dalam Shopee dia masih memerlukan bantuan Facebook, masih memerlukan bantuan IG, WhatsApp, TikTok, Telegram. Dia masih memerlukan. Maksudnya bila saya buat kelas, ada orang peserta yang tanya, cikgu kenapa cikgu ajar juga FB dengan IG sedangkan kelas ni kelas Shopee? Kita paksa terangkanlah sebenarnya semua ni dia saling berkait-kait. Untuk jadi seller yang bagus di dalam Shopee, perlu jadi active seller yang aktif. Kena rajin promo kedai tu, letak dekat Facebook, letak dekat page, letak dekat group. Contoh kalau jual barang pancing, kenalah join grup pancing. Dalam grup tu barulah kita kena promotekan kita punya kedai Shopee tu. Kalau kita tak promote, orang tak tahu. TikTok dia memang sangat memain peranan. Kalau tengok dalam TikTok dia punya hashtag dia small business. Kebanyakan mereka ada semua. Ada IG, ada FB dan juga ada Shopee. Kemudian kalau dia adalah founder, mungkin dia tak banyak sangat masalah untuk memasarkan dia punya produk. Tetapi kalau kebanyakan student yang saya jumpa lah, peserta kelas saya, kebanyakannya dia menjual produk orang lain. Yang mana harga telah ditetapkan, gambar telah diberi, copywriting telah diberi. Jadi untuk tip yang kedua, perlu kaji pesaing di dalam Shopee. Perlu kaji kamu punya pesaing macam mana dia susun gambar, macam mana dia buat copywriting. Macam mana, kena cari satu USP yang melonjakkan kamu punya produk lain daripada orang lain. Tak boleh sama. Contohnya, satu saya pesan jangan main harga lah. Kesian tuan punya produk. Penat-penat dia buat produk, kamu masuk dalam Shopee terus slash harga. Tak boleh. Hormat produk orang lain. Apa yang saya boleh nasihatkan, bina USP kedai anda sendiri, edit tajuk. Edit tajuk, buat copywriting yang bagus, guna keyword yang tepat, kemudian edit gambar cover. Sebab saya tengok kalau dia jual barang-barang daripada syarikat orang lain, biasanya gambar tu serupa. Kalau ada 100 ejen dia, 100 ejen guna gambar yang lebih kurang sama sebab dia dapat gambar daripada HQ. Kalau kamu nak bezakan kamu punya kedai, kamu editlah gambar kamu tu, bubuhlah copywriting yang lain sikit pada yang diberi oleh HQ. Kemudian boleh guna teknik bagi free gift, bagi voucher, kemudian guna marketing center yang ada di dalam Shopee. Sebab dalam Shopee ni bukan semua berbayar tau. Yang kena bayar hanya My Ad saja. Yang lain tu percuma. Cumanya kena belajar macam mana nak guna. Kemudian dalam Shopee yang paling penting adalah menjaga rating. Rating di Shopee dalam Shopee susunan barang, bila katalah saya nak beli barang, saya type satu barang tu, search result itu bukan berdasarkan berapa banyak rekod jualan. Tidak. Dia dalam Shopee dia banyak faktor yang menyebabkan macam manakah produk itu disusun. Macam mana dia dapat line yang kedua, macam mana dia dapat line yang ketiga, macam mana dia dapat line yang pertama. Dalam Shopee, target kita adalah untuk duduk di muka surat pertama dan duduk di line yang tinggi-tinggi. Betul. Kita pun saya sebagai pengguna, saya sebagai pengguna, saya akan bila saya search, contoh saya search pasal cover handphone.
Cover handphone saya akan tengok, saya takkan scroll pergi sampai 3, 4, 5 page yang belakang. Saya akan 2, 3 yang pertama tu terus saya akan klik. Lepas tu tengok tak shop review. Shop Product review. Betul. Bintang-bintang tu sangat penting. Itu sebab saya kan walaupun orang beli dekat kedai saya tu hanya harga dalam RM4, saya tetap bagi free gift. Sebab kadang-kadang dia nak marah bukan sebab kita hantar produk lambat ke apa, dia marah dekat kurier, tapi yang kena tempiah dia adalah seller. Mungkin free gift tu walaupun hanya getah rambut boleh menyejukkan hati dia. Ni antara tip lah. Kalau nak dapat tip penuh kena masuk kelas saya lah. Itu dia nak tahu lebih lanjut masuk kelas lah kan, sebab Kozel saya dengar pun macam ya Allah, kalau macam ni lah Kozul dan Kozel punya mengajar, ni baru satu soalan saya tanya ni. Dia punya ilmu tu macam mencurah-curah. Selalunya kelas Kozel berapa lama? Sehari kalau kelas di program pedas? Untuk pedas lebih kurang sama je semua pedas center. Kelas yang online adalah selama 4 jam. 4 jam? 4 jam. Itu kelas online tapi kita ada buat personal coaching melalui WhatsApp dan semua pun percuma. Percuma, ya betul. Terbaik Kozel, terbaik. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru tanya satu soalan. Tapi saya rasa macam kalau saya ni nak sekarang juga nak start buka akaun Shopee, nak jual kat Shopee. Itu baru orang kata teaser daripada Kozel dan juga Kozul tadi, sebentar tadi tentang program e-usahawan. Okey, so baiklah Kozel dan Kozul. Okey, soalan seterusnya saya mungkin nak tanya pada Kozel. Selalunya ini mungkin sedikit out of topic, tapi orang bercerita pasal bila kita menjual ni, kita ni dia ada bercerita pasal branding lah. Bila kita cerita topik ni pasal branding. So untuk Kozel, macam mana kita nak naikkan kita punya, sebab branding ni dia akan berkait dengan visibility. Tapi kalau dalam Shopee ni, adakah branding tu dia main peranan ataupun bagaimana Kozel? Mana-mana kalau kita bisnes pun branding tu kena kuat lah. Sebabnya sebabnya saya ada banyak tengok saya punya student yang mula-mula dia masuk dalam Shopee tu macam tak tentu arah sikit. Tak tentu arah nak jual organik ke, nak jual handphone ke, dia tak tahu lagi ke mana arah tuju dia tu lah. Produk apa pun belum ada lagi lah kiranya. Dia dah ada produk tapi cacar marbar, maksudnya kekuatan dia bahagian mana tu dia tak tahu lagi. Adakah kekuatan dia bahagian jual ubat kurus? Ada orang macam tu. Adakah kekuatan dia jual skincare? Jadi kalau dalam, walaupun saya memang ajar Shopee je, biasanya kita akan bantulah cari apakah produk yang paling boleh pergi dalam kedai dia dan sesuai dengan jiwa dia. Kadang-kadang produk tu boleh pergi laju tapi dia sendiri tak berapa kenal dengan produk dia tu sendiri. Jadi kena cari jugalah. Kena korek-korek kata orang. Korek-korek dulu. Nak menguatkan dulu apa kelebihan yang dia nak bawa dalam perniagaan dia lah. Betul. Okey. Baik, Kozul. Satu soalan pada Kozul. Ya. Sebab saya ni bila bercerita pasal social media Kozul. So bercerita pasal jenama lah, branding lah. Branding ni dia ada satu elemen yang kita nak bawa antara personal branding ataupun business branding. So mungkin Kozul boleh kupas sedikit. Mungkin ada yang mungkin daripada kalangan penonton kita yang tak clear sebenarnya nak bawa macam mana untuk berniaga. Matlamat dia untuk berniaga, tapi dia nak pushkan personal branding ke, nak pushkan business ataupun produk branding itu sendiri. Silakan. Alright, dahsyat betul soalan-soalan Fuad ni yang susah-susah bagi kat aku. Okey Fuad, terima kasih. Jadi nak buat personal branding ataupun nak buat business branding, apa beza kedua-duanya sekali? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat business, kita mempunyai syarikat, dan syarikat tersebut perlu kita runkan, perlu kita bagi duit kepada dia, perlu kita besarkan dia, perlu kita bagi legasi kepada dia. Yang itu nama dia business branding. Kita nak brandingkan business tersebut. Jadi syarikat kita nak kena ada nama, nak kena ada team, nak kena ada legacy, ialah pengurusan HR, everything daripada marketing sampailah semua sekali solid. Baik, itu adalah bisnes. Dan bisnes tersebut akan wujud sekalipun kita tiada. Itu kita kena ingat. Itu business branding. Bisnes tersebut akan wujud sekalipun kita tiada. Maksudnya bukan meninggal dunia pun kan.
Maksudnya mungkin kita pergi umrah 2 minggu, kita PKP dan sebagainya, bisnes kita kena wujud. Jadi bagaimana kita nak wujudkan bisnes tersebut? So kena buat business branding. Means logo kita, brand kita, yang itu kena highlightkan. Okey, itu pertama puan. Yang kedua, personal branding. Orang yang menjalankan bisnes itu. Orang yang menjalankan bisnes itu tadi. Business branding, yes, betul. Orang yang menjalankan bisnes itu ialah kita. Maybe kita lah founder, kita lah syarikat itu. Sebab kita one man show. Katakan kita bergerak seorang diri dulu puan. Sebab kecil-kecil lagi kan. Macam kita tengok ada video testimoni tadi, dia buat kek. Kuih, bakery tadi kan? Bakery. Yes, maybe bermula dengan seorang diri. Akulah HR, akulah tukang order, akulah tukang post. Segala-galanya terserah di bawah batu jebala patik. Okay. Sebab belum ada staff, belum ada rekod yang baik lagi lah. So, apa kita nak kena buat? Kita kena selarikan business branding dengan personal branding. So apa image yang kita nak tampilkan? Image yang kita nak tampilkan, contoh bila kita buat live. Hai, saya Kozol, mewakili bisnes saya. Itu maksudnya dua-dua bergerak sekali. Business branding pun gerak, personal branding pun gerak. Kita tak boleh nak abaikan salah satu. Sebab dua-dua tu adalah kekuatan kita. Contoh, bila saya brandingkan diri saya sebagai Kozol, Facebook Kozol, website Kozol, dekat Shopee pun Kozol, dekat YouTube pun Kozol, everything dengan nama Kozol, itu nama dia personal branding. Adakah saya tidak mempunyai syarikat? Saya ada syarikat. Bila saya brandingkan syarikat saya? Bila saya hantar proposalnya, diuruskan oleh, so itu adalah business branding. So bila tim saya nak bekerja dengan saya, contohnya saya nak ambil pekerja baru, saya takkan gunakan nama saya sebab yang nak ambil bisnes, yang nak bayar gajinya adalah syarikat saya. So, business branding adalah sebuah entiti ataupun organisasi. Personal branding ialah orang yang melaksanakannya. Muka kita, sebab tu kita kena tunjuk muka kita dalam live. Kena berani untuk live. Kena berani tampilkan diri untuk buat soft selling, cerita, pakai tudung dan sebagainya. Jangan takut. Sebab benda ni kalau kita takut, Fuad, tak ada orang, mungkin Fuad pun takkan pergi ketuk pintu nak tolong dia live, kan? Maksudnya kalau kita tak buat, tidak ada orang lain yang sanggup membantu kita. Betul. Sekalipun pedas tu dah handle secara percuma, tapi coach pedas pun tak akan pergi ketuk pintu. Kak, saya nak live dengan Kak pada hari ni. Tak mungkin. Jadi kita yang kena buat. Apa cara sekalipun. Program pedas ke, program usahawan ke, kita sendiri yang kena berusaha bersungguh-sungguh. Yang bahagian coach hanyalah pemudah cara. Menyampaikan ilmu kepada semua peserta dan kefahaman, praktikal, amali, branding, semua sekali kena fahami dan buat sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia. Personal branding pun penting, company branding, business branding pun penting, Kozol ya? Sangat buat. Ya, baik. Okey, so kita berbalik kepada Kozol pula. Saya pusing belah sini pula. Kozol, okey. Ya. Okey. Akan ada yang mula bertanya sebab macam yang kita beritahu sebentar tadi, untuk buat masa sekarang ni kita ada 32 pusat pedas, pusat perkhidmatan e-dagang setempat seluruh Malaysia. So, dan saya ada perasan tadi Kozol ada beritahu tentang kalau kita meniaga produk orang, jadi ejen, stokis, dropship dan sebagainya, kita ni gambar dah diberikan oleh pihak HQ. Copywriting pun dah diberikan oleh pihak HQ. Cumanya macam mana ya mereka ni nak mengambil gambar, contohnya gambar tu apabila sekarang ni dia orang tak tahu, tak ada ilmu, mungkin kurang ada lagi ilmu tu, dia akan gunakan gambar daripada HQ. Tapi apabila dengar daripada Kozol cakap tadi, gambar tu kena pelbagaikan, kena ada kelainan. Mungkin Kozol boleh kongsikan di Pedas Center sendiri, apa perkhidmatan-perkhidmatan yang ada yang mungkin berkaitan dengan gambar, mungkin berkaitan dengan copywriting dan sebagainya yang boleh membantu usahawan kita di luar sana. Silakan Kozol. Okey, syukur Alhamdulillah lah sebab program Pedas ni memang mendapat support yang kuat daripada MDEC dan Kementerian Komunikasi sendirilah. Pusat Pedas ni pada awalnya telah dilengkapi dengan 6 PC yang baru. Kemudian tahun 2020 telah dibekalkan dengan photoshoot punya barang. Maksudnya kalau nak buat photoshoot ada lampu dia, ada dia punya prop
bunga, kotak, apa semua memang ada. Cumanya sebab PKP hari tu semua perancangan kami untuk buat photoshoot dekat pejabat apa semua telah terganggu sikit lah. Tertunda lah. Terganggu sebabnya pusat internet desa terpaksa ditutup semasa panjang MCO yang pertama tu. Tapi Alhamdulillah MCO yang kedua ketiga ni kami dibenarkan buka lah. Kalau kata dia datang bawa produk, memang kita akan bantulah, kita akan bantu tangkapkan gambar, ataupun kalau dia dah cekap, dia dah pandai guna handphone, dia pandai buat flat lay apa semua, kita bagi dia bebas dalam tu nak guna apa. Maknanya equipment tu ada di pusat pedas, 32 tempat ada. Pusat pedas tu. Ada. Diorang boleh datang je, tak payah. Selalunya photoshoot kan kena bayar. 400, tidak 500. perlu, tidak perlu. Saya pernah jumpa satu student saya ni, satu helai baju yang dia tangkap dekat studio bernilai RM10. Bayangkan kedai dia ada 400 baju. Sehelai RM10. Sehelai RM10 dia tangkap gambar kat kedai gambar lah. Saya cakap kenapa kamu tak datang sini? Dia kata kalau kat sini berapa cas? Saya cakap kalau kamu suruh saya tangkap RM20, tapi kalau kamu tangkap sendiri free. Dan berkampunglah dia dekat pejabat saya tu seminggu nangkap gambar baju. Ya Rabbi. Dan percuma, tak payah nak bayar bil elektrik ke, tak payah nak bayar bil air, aircon lagi kita pasang. Maknanya dia dah jimat RM4,000 kalau tidak kena bayar kepada untuk photoshoot saja. Ya, sebab dia buat kat kedai gambar memang dia kena bayar lah kan. Yalah, logik lah. Tak salahkan kedai gambar, itu memang bisnes mereka kan. Cumanya inisiatif pedas ni sampai tahap sediakan orang katakan mini studio lah untuk usahawan datang ambil gambar. Betul. Kalau nak buat live pun tak ada masalah. Kita ada ring light tu semua, lighting cantik semua, ada stand semua cukup. Hebat, boleh datang, bagi tahu je. Biasanya dalam PKP ni kita buat temu janji lah. Dia kena ada temu janji pukul berapa sebab kita tak nak dia bertembung 2-3 orang dalam satu masa kan. Jadi kita hadkan lah satu orang satu masa. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Semua penonton-penonton malam ni. Itu dia. Pusat pedas sampai tahap ada disediakan peralatan-peralatan sebegitu. Di samping latihan percuma, coaching percuma dan sebagainya. Dan okey, sebelum saya terlupa, tadi saya dengar Coach Zal sebut pasal ring light tadi ada sedia dekat pusat pedas kan. Saya juga nak maklumkan kepada semua penonton kita. Okey, kita sekarang ni untuk makluman coach kedua, kita ada lagi 282 orang yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Memang hebat aura Coach Zul dengan Coach Zal pada malam ni. Okey, dan yang menariknya untuk sesi Facebook Live pada malam ini, pihak MDA ada sediakan 5 hadiah untuk anda semua. Penonton-penonton live sekarang ni. Saya nak tanya kepada penonton-penonton semua. Berapa ramai yang nak hadiah pada malam ini? Cara dia senang je. Cara nak hadiah tu senang saja. Selepas ini kita ada tanyakan 5 soalan kepada anda semua. Sebelum anda nak jawab, anda kena pastikan anda telah share Facebook Live ini sama ada di Facebook personal anda, di dalam grup, di page-page anda. Sharekan dahulu, itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah individu yang paling laju, yang saya akan lihat di sini, yang paling laju menjawab jawapan yang betul. Kita akan bagi ke 5 soalan. Boleh Coach Zul dengan Coach Zal? Boleh, sangat boleh. Sebentar lagi kita akan tanya kepada anda semua. So apa yang Coach Zul dengan Coach Zal terangkan tadi, nanti mereka akan tanya balik tu soalan-soalan tersebut. Okay, get ready. Kalau siapa yang nak hadiah, komen dekat bawah tu nak hadiah. Apa hadiah dia? Kita akan bagikan kepada setiap pemenang, dia satu set Satu set tu yang pertama anda semua akan dapat face mask e-usahawan special edition. Lama face mask dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat LED ring light. Yang Coach Zal sebut tadi, sini. Coach Zal sebut tadi, ring light. Anda semua akan dapat pemenang tu sekali. Yang ketiga, akan dapat tripod. Nak beli tripod bukannya murah. Abang-abang, akak-akak, makcik-makcik semua. Dan yang keempat, 4 hadiah. Satu orang dapat 4 terus hadiah. Ada 5 set. Yang keempat adalah car puzzle. Yang ini 4 hadiah daripada tim e-usahawan dan juga pedas untuk semua penonton-penonton yang jawab soalan pada malam ini. Berapa ramai yang nak hadiah? Komen nak hadiah. So kita ada kat sini, kita ada ramai. Kita ada Kojak Ciok Umah. Nak.
Ada Abidin Ismail, kita ada Hidayah Rahim, Siti Mahanizah Sabtu, Wan Nurul Adlina, Mas Linaini Awang, Si Umur Hanan. Oh, ramai. Kalau nak baca tu, live kita habis pukul 12 tengah malam. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan lah. Kozul, saya ada satu soalan kepada Kozul. Right. Untuk Kozul, saya kena pusing sikit belah sini, Kozul belah sini kan? Okey. So sekarang ni Kozul, apa yang saya tanya kepada Kozul adalah apabila kita buat bisnes online ni. Bila kita bercerita pasal bisnes online sekarang ni, dan salah satu inisiatif MDEC iaitu e-usahawan telah dijalankan daripada tahun 2015 lagi. Sudah berbagai 400,000 orang dilatih. Mungkin Kozul nak kongsikan kepada semua yang ada pada malam ini, yang buat bisnes online ini memang mudah. Daripada apa mudah. Cumanya apa yang mereka akan belajar di dalam program e-usahawan untuk membantu mereka buat bisnes online dengan mudah. Mungkin Kozul boleh sharekan dia punya teaser lah. Tadi Kozul dah share kan? So mungkin Kozul nak sharekan apa dia yang akan dia belajar. Masya Allah. Terima kasih Fuad. Soalan-soalan yang menarik untuk peserta tahu kan. Apa benda yang belajar kalau datang kelas e-usahawan sampai ke 400,000 lebih, bukan 400,000, 400,000 lebih. Lebih tu maksudnya mungkin menghampiri 500,000, dan macam Fuad bagi tahu tadi 700 juta cumulative sales, itu pun yang report. Yang tak report ramai lagi. Ramai lagi, betul. Ramai lagi. Saya rasa mungkin separuh tu, mungkin dia dah pergi sampai bilion punya sales reporting daripada semua usahawan-usahawan kita. Baik, jadi apa benda yang mereka belajar sebenarnya sampai boleh menghasilkan sales? Sebab kelas e-usahawan ni Fuad, dia mengambil masa 1 hari. Satu hari, pagi sampai petang? Pagi sampai petang. Sebelum MCO, sebelum PKP, kita tak pernah jangkakan negara ataupun dunia dilanda sejenis wabak, nama dia COVID-19. Kita pun tak ready. Trainer tak ready. Siapa yang ready Fuad? Fuad ready? Saya tak ready. Tak ready langsung. Jadi kita mengajar digital marketing ni sembang, pam. Tiba-tiba kena MCO, trainer pun duduk, termenung kejap. Macam mana ni nak mengajar pun tak boleh. Jadi apa yang berlaku Fuad? Kita mengajar benda yang realistik dalam masa 1 hari tu. Contoh kita ambil satu kelas SEO, contoh dia, satu tajuk SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana bila MCO, kita diuji dengan MCO, orang pakai search dekat Google, orang search dekat Facebook, orang search dekat Shopee. Jadi bagaimana SEO kita memainkan peranan untuk orang jumpa? Itu hebat Fuad, satu ilmu yang dahsyat. Bukan senang nak dapatkan ilmu tersebut kalau kelas bayar dekat luar sana. Dan bukan satu ilmu tu saja dalam masa 1 hari, trainer kita telah dibekalkan oleh modul yang sangat-sangat hebat daripada MDEC. Daripada SEO yang panjang-panjang tu, kita ambil yang must know, yang anda perlu tahu, yang anda boleh buat segera. Maksudnya kelasnya praktikal Fuad. Bukannya datang dengan ceramah terkebir-kebir kemudian buat sendiri. Bukan. Buat terus kalau dalam boleh kelas. Dalam kelas tersebut terus buat. Buat terus. Macam mana proses SEO berlaku. Trainer akan share. Apakah platform yang nak cari, search engine yang mana, keyword apa yang paling sesuai untuk bisnes kita. Itu yang kita tetap terapkan kepada usahawan-usahawan kita. Mana mungkin mereka dapat buat sales kalau modulnya tak hebat. Itu baru SEO. Kemudian kita ada Facebook marketing. Orang lain buat kelas Facebook, kau punya baru dapat ciput dia. Kadang-kadang upsell, pergi ke kelas berbayar. Dan dalam kelas e-usahawan, trainer tak dibenarkan berbuat demikian. Trainer kena jujur pada ilmu yang telah dilatih, kena ambil exam dan sebagainya, kena receipt kadang-kadang tu sebab tak mencapai standard dan kualiti yang MDEC tetapkan. Jadi kami menyampaikan ilmu Facebook marketing dengan cara yang paling proven. Macam mana? Kalau kena blog sebab apa? Kalau nak letak gambar macam mana? Jadi kita ada formula-formula. Contohnya kita letak formula gambar yang terbaik, ayat yang power, harga yang special, GAH. Jadi benda-benda tu semua memainkan peranan untuk buat closing. Nak memudahkan mereka belajar, satu, nak buat marketing. Yang kedua, nak buat closing. Marketing saja tanpa closing tak seronok. Jadi mesti nak ada hasil. Jadi mereka belajar dalam kelas, dalam FB. Kita juga belajar Instagram. Wah, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Ni Instagram pula. Tadi Facebook, Instagram pula. Ada trainer-trainer yang power Instagram. Follower sampai 80k dan sebagainya. Mereka buat.
mereka mengajar macam nak brandingkan bisnes dekat IG. Cara live di IG, cara posting, cara letak caption, cara hashtag, bagaimana hashtag memainkan peranan untuk reaching dan sebagainya, macam mana nak study dia punya hashtag tu berapa banyak viral, macam mana follower boleh meningkat. Wow, sangat-sangat dahsyat, Wan. Kadang-kadang datang kelas e-usahawan, follower dah bertambah pada hari itu. Datang kelas Instagram, e-usahawan yang ada Instagram pun bertambah pada hari itu. Terus dapat result lah. Yes, terus dapat result. Kita juga belajar Google My Business. Bagaimana sebelum ni orang search kedai kek, asyik kedai kek jiran kita je naik. Jiran kita penuh kedai dia. Jadi sejak kita datang kelas e-usahawan Fuad, Google My Business, kita membantu untuk bertemu, pelanggan bertemu dengan kita di Google. Jadi lepas ni, yang beratur dekat kedai sebelah tu akan datang ke kedai kita pula. Wah, itu yang seronoknya Fuad. Belajar. Tapi Kozul, ya, semua ni akan diajar dalam masa 1 hari. Subhanallah. Itu Dan yang pelik Fuad. percuma. Masya Allah, percuma. Kalau Alhamdulillah. dalam kelas MCO itu, Fuad, kita bagi, ada trainer bagi e-book, ada trainer sudi kongsikan dia punya video tutorial, ada trainer yang sudi kongsikan dia punya support group percuma dia lah dalam kelas, selepas kelas dan sebagainya. So, itu yang merancangkan lagi fenomena pembelajaran e-usahawan itu sendiri dalam negara kita. Dan Fuad, kita juga belajar copywriting. Wah, nak belajar copywriting dengan orang-orang yang terlatih, diberi latihan untuk buat copywriting tersebut. Kita ada AIDA, kita belajar cara buat awareness dan mereka perlu buat terus copywriting kalau boleh. Kalau macam kelas saya memang suruh on the spot je. Alright, tuan-tuan dan puan, kita belajar buat awareness masing-masing. Tuan-tuan, buat awareness masing-masing. Buat awareness. Alright, ini awareness darjah 1. Kita nak buat awareness yang dewasa sikit. Awareness yang mencengkam jiwa, mencengkam hati. Macam mana cara dia coach? Macam ni cara dia. Jentik emosi sikit. Kita bubur. Jadi, benda tu yang merancangkan lagi dia punya semangat usahawan. Dia kata, coach, kalau saya tahu benda ni daripada tahun lepas lagi, saya dah jutawan. Jadi, bila dia habis pada kelas e-usahawan tersebut, semangatnya berkobar-kobar. Ada orang terus buat sale dalam kelas, Mat. Kalau dalam kelas saya, sebelum rehat tengah hari tu, saya dah suruh blast lah. Dah start dah blast kan? Dah belajar pagi terus blast? Terus blast. Dia kata nak blast kat mana? Blast kat saya seorang je lah. Saya kata, baru dapat sale. Tapi Kozul, ya. Ini untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan penonton kita semua yang ada ni. Saya percaya kalau saya tak, Kozul ni dia boleh bercerita sampai pagi esok pun dia memang boleh cerita. Tapi cerita ni tuan dan perempuan, perasan tak malam ini Kozul kita dan juga Kozel, walaupun mereka bercerita dalam masa yang singkat, walaupun mereka bercerita tentang program e-usahawan dan program pedas, tapi banyak ilmu-ilmu yang mereka turut kongsikan, tips-tips yang terus mereka kongsikan. Kalau perasan tadi, ada Kozul sebut pasal GAH, G-A-H yang saya tertarik. Gambar, ayat, harga. Itu baru dia bagi teaser tu tau. Dia cakap, okey, terus ingat. Tadi, Kozel pun ada kongsikan tentang macam mana nak naik kat Shopee tadi tu. Memang untuk awal-awal, paling penting sales awal-awal. Tapi kena promote dekat untuk dapat sales awal, promote dekat Facebook, IG, WhatsApp. Bawa ke Shopee. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Malam ini sendiri, anda dah dapat tips-tipsnya. Belum join lagi program mereka. Betul lah Kozel? Ya, betul. Belum join lagi. Tapi bayangkan. Kadang-kadang, MDEC, bukan kadang-kadang, MDEC dah sediakan, ni peserta khas untuk peserta e-usahawan yang before this, kita memang pakai Go E-commerce, yang mana MDEC bagi satu sistem untuk report jualan. Macam biasa, kita ambil buku ledger untuk isi duit masuk, isi duit keluar. Itu buku ledger. Kalau kita nak beli software, subhanallah Puan, kena bayar lah. Kena bayar lah, confirm license punya. Jadi MDEC bagi satu software online punya, masuk ID kita sebagai peserta, memang kita diberi login tersebut dalam Go E-commerce. Jadi mereka boleh catat duit masuk dan juga duit keluar. Dan dekat dalam Go E-commerce tu Puan, ada video tutorial untuk buat Facebook ads, ada video tutorial untuk naikkan branding dekat IG, video tutorial untuk Shopee. Ya ilaha illallah Puan. Dia satu sistem yang lengkap, yang mana kalau tak faham dalam kelas, duduk rumah, free, akses saja.
Go E-commerce dan boleh tengok balik video-video tutorial tersebut yang ada disediakan di dalam Go E-commerce. So Dan itu di Go sudah E-commerce tentu, nama dia? yes, betul. Dan satu lagi Fuad, semua peserta 400,000 tu semuanya berlumba-lumba download satu sijil yang sijil e-sijil dalam Go E-commerce tu boleh download dan boleh selfie dengan sijil tu. Bangga Fuad. Datang yang dikeluarkan oleh MDEC, boleh tunjuk buat lampiran apa, mohon geran, mohon loan, tunjuk kat saudara mara. Ini Aku macam dah join program e-usahawan lah, contoh macam tu lah. Yes, betul Okey. Fuad. Dia akan nampak kesan dia Fuad. Bila datang daripada pagi sampai ke petang akan nampak kesan dia. Bahkan mereka yang berjaya buat sales akan share kepada anak buah dia, kemudian dia boleh story kepada kawan-kawan dia, suruh tarik siapa lagi kawan-kawan yang belum join kelas, siapa yang berhenti kerja, mainlah join tuan-tuan dan puan. Inilah dia satu kelas yang sangat-sangat membantu usahawan-usahawan kita untuk stay strong. Di musim pandemik ke, bukan pandemik ke, daripada 2016 tidak ada pandemik, kita boleh buat kelas face to face. Betul. Tapi sebab pandemik ni kita buat kelas secara online Puan. Kita Baik. pakai Zoom. Itu Cuma dia. cabaran dia Puan, of course lah internet. Tapi jangan jadikan internet sebagai satu Penghalang. alasan, satu alasan untuk kita tak boleh nak move on. Pergilah keluar sekejap. Bukan lama pun tuan-tuan dan puan-puan, 1 hari sahaja. Oh lama tu kan. Tapi bagi satu saya hari sangat yang berbala bakal Puan. mengubah hidup mereka. Betul. Dan kita ada software-software lain yang diberi dan juga ada software untuk membantu kita buat grafik. Ada software untuk membantu kita buat Google Form ataupun buat Google My Business ataupun macam-macam lah Fuad. Ready je lah untuk Masya terima Allah. ilmu tersebut. Subhanallah. So itu je lah yang saya boleh kongsikan. Apakah modul yang kita ajar dalam 1 hari tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Kozul. Terima kasih Kozul. Ya Allah. Hai. Dalam masa 1 jam, sekarang ni dah 1 jam lebih ni, macam-macam kita tahu. Dalam Shopee pun hari ni saya dah tahu. Macam mana. Memang saya terfikir sebenarnya kalau nak buat bisnes kat Shopee kan. Macam mana aku nak mula ni? Tapi malam ni dah terbuka. Alhamdulillah. Terima kasih Kozul. Terima kasih Kozel. Dan kepada anda semua. Masa yang ditunggu telah pun tiba. Tadi ramai yang komen nak hadiah. Kita tengok, makin maintain kita 264 mata yang ada. Like dan juga love dan juga tak henti-henti. Okey. So kepada anda semua, kita nak buka kepada anda semua, kita nak buat quiz, satu quiz lah. Kita tanyakan soalan-soalan kepada anda semua. Antara soalan-soalannya adalah daripada saya, daripada Kozul dan juga daripada Kozel. So saya akan tanya 1 soalan. Kozul akan tanya 2 soalan. InsyaAllah, tengok bergantung pada masa kita. Dan Kozul akan tanya 2 soalan. Caranya mudah, lagi sekali saya ingatkan kepada anda semua. Bagaimana nak menjawab? Sebelum jawab, pastikan anda dah share dahulu live malam ini. Kalau anda tak share, kita tengok. Kalau anda bukan seorang yang dah share, dekat bahagian komen tu, kita nampak dekat atas nama anda ada tulis sharer. Bukan nama orang Sharon, sharer. Orang yang tolong sharekan. So, kita nampak kalau anda belum share, kita tahu. Dan untuk yang nak jawab soalan tu, kena jadi orang yang dah share dulu live ni. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang jawab paling laju, komen dia paling laju dekat ruangan komen, kita akan ambilkan sebagai pemenangnya. Dan keputusannya adalah daripada di kalangan tim kami, ada untuk standby untuk kita lihat siapa yang paling laju. Dan anda kepada yang pemenang, kami akan hubungi anda selepas live ini, untuk kami dapatkan alamat anda, kami postkan hadiah tu kepada anda semua. Dapat hadiah 4, kos post pun kami tanggung. Pihak MDEC dan usahawan pedas tanggung. Okey, so dah ready ke untuk soalan yang pertama? Dah ready ke? Okey. So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, soalan pertama daripada saya. Okey, soalan dia adalah, apakah 4 golongan sasaran utama dalam gerakan #SayaDigital? 4 golongan utama dalam gerakan #SayaDigital. Orang yang paling laju komen, saya akan terus sebut nama dia yang keluar kat ruangan komen, terus dia akan jadi sebagai pemenang. 4 golongan utama. Okey, come on. Kita tunggu. Kozul, kita tunggu. Kita tengok siapa yang pertama. Saya akan pilih pemenangnya. 4 golongan. Jawapan yang betul.
Jawapan yang betul kita menanti. Okey, ready. Kita tunggu, dah hampir masuk. Dah masuk dah ni, nak dekat masuk dah, nak dekat masuk. Jawapan dia 4 golongan utama yang menjadi golongan sasaran gerakan #Saya Digital. Okey, sedang tunggu, sebab Facebook ni dia like 10 saat ke 15 saat. Okey, senaraikan 4 sekali. 4 golongan utama. Nurul Ifah, B40, tiada pendapatan, warga emas, belia dan kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, pemenang untuk soalan yang pertama adalah Nurul Ifah Nabilah Faridin. Okey, alright. Itu dia soalan pertama. Tahniah Nurul Ifah. Okey, saya dah komenkan dekat situ. Tahniah. Kepada Nurul Ifah, selepas ini tim kita akan hubungi anda untuk dapatkan alamat anda dan juga untuk kita hantarkan, postkan hadiah tu kepada anda semua. Okey, bagi keterbukaan untuk Nurul Ifah. Alright, so seterusnya, soalan yang kedua. Kita persilakan Kozol. Silakan Kozol. Berikan soalan kepada para peserta. Saya bagi soalan yang senang je Puan ya. Bagi mereka yang tengah betul-betul tadi, mereka dapat jawab dengan selamba je. Alright. Dengar tuan-tuan, apakah ataupun sebutkan, tuliskan Puan tadi berapa 4 dia? Saya up sikit 5. 5 jenis modul yang diajar dalam kelas e-usahawan. Okey. Kita nak tengok yang paling betul sekali. 5 modul yang diajar dalam kelas e-usahawan selama 1 hari tu. Ya, betul. Okey, kita nanti nantikan. saya sebut tadi banyak. So asalkan kena je 5 tu, maka itulah pemenang dia, Puan. Yes, Kozul, mohon untuk tengok. Kita tengok siapa yang Kozul akan pilih sebagai pemenang ni. Wow. Jawapan yang paling tepat. Okey, kita lihat jawapan-jawapannya akan masuk lebih kurang lagi 10 saat ke 15 saat. Sebab sekarang ni baru masuk jawapan-jawapan orang yang menjawab soalan pertama tadi. Okey, saya dah jumpa pemenang dia, Puan. Dah jumpa dah? Nanti Siapakah saya pemenangnya? Saya hantar pada Puan. Okey. Siapakah namanya? Nama dia, boleh saya sebut sini? Boleh, silakan tengok terus. dulu. Terus kita Sebab umum saya terus. tengok dia yang paling tepat, walaupun orang lain jawab lebih awal, tapi dia yang paling tepat. Okey, sebab siapakahnya? TikTok saya tak sebut tadi sebab ada yang jawab TikTok. Jadi yang di bawah dia ialah Siti Saya. Siti Saya, ya. SEO, FB Marketing, IG, Google My Business. Ya, itu dia. Tahniah kepada nama dekat Facebooknya adalah Siti Saya. Siti Saya. Tak tahulah siapa tu. Siti Saya, Siti awak bagaimana? Gitu. Okey, tahniah Siti Saya, Puan Siti Saya. Anda pemenang kedua malam ini yang akan terima 4 hadiah daripada MDEC. Iaitu face mask, ring light, car puzzle dan juga tripod. Wah, itu dia. Okey, tahniah. Tahniah yang pertama tadi Nurul Ifah, yang kedua Siti Saya. Okey, kita pergi kepada Kozel. Silakan Kozel. Soalan yang ketiga. Saya bagi lagi senang boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Sebabnya tak sempat dah nak cerita pasal Shopee ni banyak sangat kan. Tapi saya bagi soalan mudah-mudah je lah. Okey, dalam Shopee dia ada, sebabnya saya anggapkan semua orang memang dah biasa dengan Shopee lah, beli ke menjual ke sama je lah kan. Saya nak 4 kurier, 4 lah sebab dia ada 4 kan. 4 kurier yang terlibat dalam Shopee supported logistik. 4 kurier yang terlibat dalam Shopee supported logistik. Okey, so kita lihat. Siapa yang boleh jawab 4 tu, Kozel akan pilihkan orang yang paling laju dan paling tepat. Okey, silakan. Siapakah individu-individu bertuah pada malam ini untuk soalan yang ketiga ini? Tadi kita dah ada Ifah dan juga Siti Saya. Okey. Kita lihat. Jawapan dia bakal masuk ni. Okey. Kozel dah nampak ke pemenangnya? Dah. Siapakah? Sebutkan nama beliau. Nama dia, jap. Saya punya handphone ni dah. Apa? Efi Nur Hafiza. Efi Paling cepat sekali. Efi Nur Nur Hafiza. Hafiza. JNT DHL Polaju Shopee Express. Betul lah. Dia ada 6 sebenarnya. Ada Citylink dengan The Lorry satu lagi. Okey. Tahniah kepada Efi
Saya tengah mencari Efi Nur Hafizah. Efi Nur Hafizah. Okey, baik. Tahniah Efi Nur Hafizah. Anda merupakan pemenang kita. So, selepas ini, boleh juga, tim kami akan hubungi anda. Ataupun anda juga boleh hubungi ataupun masukkan dekat ruangan komen. Ataupun mesej kepada page MDEC juga. Okey, tahniah. Dapat hadiah ketiga. Bersemangat ni jawapan-jawapannya. Mau duk masuk je ni. Hebat semua. Okey. Okey, kepada yang tak dapat jawab tu, jangan risau. Jangan pula sentak macam sedih, nangis bucu katil lah. Okey, so ada lagi 2 hadiah. 2 hadiah lagi yang ada. Efi Nur Hafizah, tahniah. Okey, saya dah nampak beliau. Saya dah komen dekat Efi Nur Hafizah. Okey, tim kami nanti akan hubungi anda untuk kita postkan barang tersebut, hadiah tersebut. Okey, so Kozul. Kozul belah sini. Okey, Kozul. Soalan yang keempat. Silakan Kozul. Soalan yang keempat kita bagi yang senang lah. Macam tadi kena listkan sampai 5. Kita bagi yang senang. Alright. Anggaran peserta yang telah berjaya dilatih dalam program e-usahawan daripada tahun 2015 sehingga ke hari ini. Kalau tak boleh jawab, alah, hai ruginya. Kalau lambat tak tahulah. Terus tulis di situ. Sila. Dah macam naik bas pula. Kan. Dah macam naik orang bas pula. kata sebab apa pun kan? Sebab kadang-kadang dia terlambat join kan. Jadi kita bagi soalan yang senang-senang. Soalan senang-senang. Tapi rasa macam salah. Ramai juga ni salah ni. Okey, Kozul. Ya. Siapakah pemenangnya? Dah start masuk jawapan dah? Pemenang yang paling tepat dan juga paling laju. Paling laju, paling tepat saya tak pasti berapa. Saya tak pasti siapa sebab dia terlalu laju dia punya jawapan tersebut. Kita bagi soalan kepada Coach Zal dulu boleh, Puan? Okey, tak apa. Saya dah dapat pemenangnya yang paling laju sekali. Okey, kita ucapkan tahniah kepada peserta penonton kita Lisa Azwan yang menjawab. Lisa Azwan. Tahniah Lisa Azwan. Wah, itu dia. Tahniah. Beliau menjawab yang paling laju. Saya komenkan tahniah. Itu dia. Terima jawapan kasih. Jawapan dia apa, Puan? Jawapan dia? 400,000, 400k. Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Kozul dah sebut tadi. Tapi nombornya adalah 400k. Dia mesti 400 Dia mesti 400. Ada yang mungkin tersilap. Dia tulis 40,000. Ada berapa kurang kosongnya. Okey, tapi tak apa. Kurang kosong saya rasa tu. Tahniah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada Kozal. Soalan terakhir kita pada malam ini. Okey, soalan terakhir ni awal-awal tadi saya terang pasal Shopee. Bagaimana nak tarik trafik pergi ke kedai anda dalam Shopee? Okey. Saya nak 2 je. 2? Pasal terang tadi banyaklah juga dalam 8 kan. 2 je bagaimana nak tarik trafik masuk ke kedai Shopee. Ayat je lah, ayat ringkas-ringkas. 2 je. Ayat ringkas 2 kaedah untuk tarik pelanggan masuk kedai Shopee. Kozal akan pilihkan pemenangnya. Komen sekarang jawapan anda yang paling cepat, yang saya nampak paling cepat akan menerima hadiah daripada kita. Silakan. Ya. Okey, Kozal. 2 tu dah nampak dah. Siapakah orang-orang ni jawapan yang tepatnya? Okey, yang ni saya ikut handphone saya lah kan. Mungkin ada yang jawab cepat tapi dia keluar lambat. Tahniah kepada Husna Said. Dia jawab ranking kedai, iklankan link kedai dan promote dekat WhatsApp. 3 dah dia bagi tu. Okey lah. Tahniah Husna Said. Ya, tepuklah kawan. Anda merupakan pemenang kelima pada malam ini. Terbaik. Pemenang-pemenang, 5 pemenang ni Husna Said. Kita akan hubungi anda untuk pemenang yang kelima. Okey, Husna Said. Saya mencari je Husna Said. Okey, untuk Puan Husna Said dan juga ke-4 pemenang sebelum ini, tim kami akan hubungi anda untuk kita dapatkan alamat anda. Dan kita akan postkan barang tersebut kepada anda. Dan nanti selepas anda dapat terima barang tersebut, janganlah lupa untuk ambil gambar selfie nanti. Betul tak Kozul?
Tak dapat ke? Betul. Dah dapat nanti, dah dapat hadiah tu nanti, ambil gambar, selfie sikit dan bolehlah tag MDEC, bolehlah tag E-Usahawan, bolehlah tag Pedas di social media anda. Betul. Yes, itu dia. Tahniah. Alhamdulillah. Baiklah, Kozul. Jam kita pukul 10.15 malam ni, Kozul. Tu dia, terlajak setengah jam. Dan kita punya viewers malam ni tak turun. Masih lagi ada 232 orang lagi Kozul dengan Kozul. Tepuklah kawan. Ya Allah. Hai. Thank you semua. Saya percaya kat sini semua dah share kan. Memang hebat aura daripada Coach Zul dan juga Coach Zel ni. Mereka ni bukan kaling-kaling orangnya. Dah train sampai 5,000 orang, 3,000 orang seluruh Malaysia. Dah banyak berbakti, dah banyak membantu individu lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda semua, kepada yang masih belum lagi menyertai program E-Usahawan, program Pedas, jangan lepaskan peluang ni. Kerana apa? Ini program daripada pihak kerajaan, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, Malaysia Digital Economy Corporation, yang bawakan kepada anda semua secara percuma, tak ada bayaran. Macam-macam anda boleh belajar, macam-macam anda boleh dapat. Jangan lepaskan peluang ini. Bagaimana nak mendaftar? Bagaimana nak mendaftar ceritanya? Di bahagian komen, kita ada letakkan link kita. Kita dah pinkan komen kita. Untuk anda klik sahaja link tersebut, anda akan pergi ke portal #SayaDigital. Ataupun dia punya link dia adalah www.mdec.my/sayadigital. Di sana anda klik butang daftar sekarang dan anda akan isikan maklumat anda dan anda akan jawab ujian kesediaan digital yang kita jalankan untuk kita tahu tahap anda. Anda ni berniaga ataupun tak berniaga lagi, minat berniaga, ataupun anda ni nak cari kerja, ataupun anda ni duduk di kawasan yang jauh dengan Pedas, dekat dengan Pedas dan sebagainya. Dan apabila anda daftar, pihak kami akan hubungi anda. Nanti apabila E-Usahawan dan Pedas dah jalan balik program mereka, kita akan hubungi anda. Anda boleh terus datang ke sana, ke tempat-tempat yang ada kelas-kelas yang available untuk anda semua. Boleh semua? So, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini untuk malam ni kita nak akhiri live kita pada malam ini. Kozel, sebelum kita akhiri, kata-kata akhir untuk semua yang ada. Okey, untuk semua sabar, ikutkan dah tak lama dah lagi program Pedas akan mula. Tapi sekarang kita dah buka pendaftaran. Boleh pergi ke PID yang berdekatan Satu Malaysia. Kita ada dekat Satu Malaysia. Google je Pusat Internet Desa, mesti jumpa punya. Baik. Dan untuk Pedas ni dia ada satu dia punya tagline dia, iaitu satu klik, apa dia Kozal? Satu klik, sejuta peluang. Sejuta peluang. Yes. Ya, itu dia. Terbaik Kozal. Kozul, silakan Kozul. Ya, saya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang baru memulakan bisnes online ataupun baru nak menceburi dalam bidang inilah, sebab kita lihat ramai yang terkesan daripada pandemik ni, Fuad. Macam yang hadir daripada kelas saya yang sebelum ni pun, mereka tu diberhentikan kerja, tidak ada peluang pekerjaan, masih menganggur dan sedang mencari-cari peluang, dan di antaranya ialah buat bisnes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kozul memang sangat-sangat menyeru, bukan menyerulah, bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, syorkan tuan-tuan dan puan dengan sangat-sangat betul tuan-tuan dan puan-puan, ajak kawan-kawan yang terkesan dengan COVID, ajak kawan-kawan yang belum lagi datang kelas E-Usahawan. Jangan datang seorang, ajak kawan-kawan yang lain, sebab kuota dia biasanya banyak, puluh ribu kita train setiap tahun. Jadi tuan-tuan jangan tertinggal. Kita ada ramai coaches dekat dalam Malaysia ni. Sabah, Sarawak, dekat mana anda berada, tidak terkecuali. InsyaAllah setiap negeri ada coaches masing-masing. Kalau nak datang dengan Kozul, of course lah kan, bolehlah pergi ke page Kozul. Boleh tengok dekat situ. Baik. Jadi pesan saya, bila anda bermula buat bisnes, tak ada masalah bermula dengan kecil pun. Tak ada masalah. Sekalipun bisnes daripada rumah. Sebab saya pun buat bisnes daripada rumah awal-awal dulu. Fuad pun sama, saya rasa. Kami mempunyai pengalaman itu. Bangkit daripada kecil. So tak kisah bermula kecil, tak ada masalah. Yang penting bagaimana kita boleh istiqamah ataupun konsisten buat pemasaran kita, buat branding kita tanpa jemu. Coach yang ada pada hari ini yang sedang bersiaran dengan tuan-tuan dan puan-puan, boleh dirujuk, boleh dihubungi, boleh PM.
Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. So, Baik. teruskan mencari ilmu, alang-alang menyelut perkasan biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang jadi usahawan biar sampai jutawan. InsyaAllah puan. Ya, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata akhir daripada kedua-dua coach hebat kita pada malam ini. Dan kepada anda semua, ambillah apa yang dapat tips-tips pada malam ini, aplikasikan dalam perniagaan anda. Mudahnya bisnes online tuan-tuan dan puan. Tinggal lagi kita nak ataupun tak nak saja. Itu saja tuan-tuan dan puan daripada saya, Fuad Rosizan, bersama dengan Kuzul dan juga Kuzel. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa daftar ke program Saya Digital, E-Usahawan dan juga Pedas. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.